Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada Imam Besar Masjid Wilayah Persatuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada bahagian akidah. Dan kitab Ihya Ulumuddin adalah disusun berdasarkan iaitu pertama kitabul ilmi, kitab tentang ilmu, dan selanjutnya kitab tentang i'tiqad atau akidah yang wajib untuk kita pegang, yang wajib untuk kita i'tiqadkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi sekarang kita mula masuk kepada bahagian iaitu apa? Iaitu bahagian akidah. Kita dah menerangkan panjang kalam-kalam Imam Sanusi yang diambil daripada kitab Qawaidul Aqaid. Maka kita teruskan kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawali wa fi sifati kamalihi mustaghniyan 'an ziyadatil istikmali. Yang bermaksud terjemahannya, tetapi sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kebesarannya. Jadi ini berbeza dengan golongan Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah beriktikad bahawa Allah SWT tidak bersifat. Itu sebab itu dia dipanggil dengan Mu'attilah. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun kita menolak atau menyucikan Allah SWT daripada sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang memiliki erti hawadith, iaitu baru, perkara yang baru dari tiada lalu ada. Tapi bukan berarti kita menafikan sifat-sifat yang sabit lainnya. Seperti sifat-sifat iaitu yang dipanggil dengan sifat sama', basar, kalam dan lain-lain. Dan juga kita beriman dengan Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kebesaran. Yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tidak tolak, kita terima ini. Hanya sahaja tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, cuma sifat yang dianggap hawadith dipanggil dengan dengan arad, ini kita sucikan. Kerana Allah SWT bukanlah zat yang dari tiada lalu ada. Sifatnya juga adalah sifat yang qadim, bukan dari tiada lalu ada. Seperti apa Ustaz? Contoh dia an-nuzul. Hadis sahih, walaupun sahih, tapi makna dia tidak difahami dengan secara literal. Jadi contoh dia hadis Allah SWT turun 2/3 malam. So apa kita faham? Adakah turun sepertinya kita ni turun daripada tangga, turun ke bawah misalnya dia? Atau turun seperti kita berada di dalam kapal terbang turun? Jawapan dia tidaklah. Kerana kalau kita maknakan dengan makna literal dengan turun, berpindahnya jisim satu tempat kepada satu yang lain, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk.
Allah Subhanahu wa taala disucikan dari apa-apa persamaan dengan makhluk. Ini asas yang kita pegang, tuan-tuan. Jadi Allah disucikan daripada mana-mana persamaan dengan makhluk. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, nuzul yang ada dalam hadis itu tidaklah difahami secara literal. Kalau tidak difahami secara literal, tak kena faham macam mana, Ustaz? Ini dipanggil ditakwil. Berarti turun tersebut bukan turunul zat, bukan turunnya zat, bukan nuzulul zat, zat Allah SWT bukan, tapi nuzulur rahmah, iaitu Allah menurunkan rahmat. Dan ini juga terdapat di dalam banyak kitab yang menjelaskan takwilan seperti itu. Okey, jelas kan? Jadi tidak benar menisbahkan atau menyandarkan perkataan ataupun istilah Mu'attilah itu kepada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana mereka Asy'ariyah Maturidiyah bukan menolak atau bukan menafikan zat secara total. Tidak. Dia bukan nak kata Allah tak bersifat, tidak. Dia menerima ya Allah bersifat, bukan tidak bersifat. Hanya sahaja dia macam tu. Jadi sifat-sifat yang terdapat dalam nas Al-Quran atau hadis sahih sekalipun, sebab Al-Quran jelas sahih, qat'i thubut, tapi makna dia dalalah dia dhanni. Yang mana dalam hal ini ayat-ayat tersebut kalau difahami secara literal akan membawa kepada tashbih dan tajsim. Ini yang dipanggil dengan iaitu kata-kata Al-Imam Laqani, wa kullu nassin aw hamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maha suci ia daripada hilang dan sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya. Padahal ia terkaya, mustaghnian. Dan Allah SWT mustaghni. Padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaan itu. Mustaghnian, dia terkaya daripada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaan itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun mutlaqun, iaitu terkaya secara mutlak. Ghani mutlak, iaitu tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baru. Allah SWT tidak sesekali berkehendak pada perkara yang baru, pada menyempurnakan akan kekayaannya. Dia tak perlu kepada sesuatu untuk sempurnakan kekayaannya. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah SWT itu maha kaya dan kalian semua, kamu semua itu adalah fakir yang berkehendak kepadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa annahu ta'ala fi dhatihi ma'lumul wujudi bil uquli mar'iyudz dhati bil absari ni'matan minhu wa lutfan bil abrari fi daril qarari wa itmaman minhu lin na'imi bin nadhari ila wajhil karim. Dan wajib kita i'tiqadkan, jadi kita juga wajib i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala pada zatnya yang mulia itu diketahui keadaannya itu dengan dalil akal, bil uquli dengan dalil akal. Okey, dan dalil naqli dan dalil naqal. Tetapi maha suci ia
Tetapi maha suci ia daripada serupa dengan segala yang baharu. Jadi Allah SWT disucikan daripada segala perkara yang baru. Yang saya sebut tadi tu. Nuzul dengan makna turunnya zat Ta'ala. Tak boleh makna seperti itu, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Dan harus zatnya yang mulia itu dilihat oleh segala orang yang mukmin dengan mata kepala di negeri akhirat nanti sebagai nikmat daripadanya, iaitu Allah SWT, daripada Allah SWT, dan anugerah daripadanya, iaitu anugerah daripada Allah SWT bagi orang yang mukmin yang abrar. Ini bagi orang yang mukmin yang abrar yang masuk ke dalam syurga Darul Qarar, dan sebagai menyempurnakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyempurnakan Allah Ta'ala bagi hambanya akan nikmatnya dengan melihat kepada zatnya yang maha mulia itu, yang layak bagi kesempurnaannya, yang suci zatnya itu daripada berjisim, yang suci zatnya itu daripada berjisim, berupa dan berwarna, dan maha suci ia daripada mempunyai tempat dan pihak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi termasuk akidah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu sah untuk dilihat, terutamanya bagi hamba-hambanya yang diredai oleh Allah SWT di akhirat kelak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang bermukmin, maksud wajah orang-orang mukmin itu berseri-seri dan di akhirat. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka, mereka melihatnya. Itu. Lalu apakah melihat akan menunjukkan erti adanya tempat bagi Allah. Sebab yang namanya melihat, saya melihat tuan-tuan, ada muqabalah, ada berhadap-hadapan. Apakah berarti saya melihat tuan-tuan ini, yang ada berhadapan ini menunjukkan Allah akan ada tempat mengisi ruang yang kosong, atau dipanggil dalam bahasa Arab sebagai tahayyus? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Kenapa tidak? Dia tidak menyebabkan atau memberi kefahaman tahayyus. Sama sekali tidak. Tidak memberi kefahaman tahayyus. Kenapa? Kerana olehnya Allah dilihat. Bagaimana caranya? Tidak diketahui. Tidak dengan bagaimana-bagaimana. Yang penting melihat, dan itu nikmat sebaik-baik nikmat. Itu dia macam tu, tuan-tuan. Lalu disebut di sini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada mengumpamai akan dia oleh sesuatu, dan ia itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Maaf, ni muka surat 60. Tadi lupa nak cover. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apakah dalil dia? Allah tidak berjisim. Dalil dia. Allah tidak bersifat dengan sifat yang baru. Dalil dia ada dekat mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalil dia. Tiada mengumpamai akan dia oleh sesuatu. Oleh sesuatu, dan ia itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah SWT dah menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Allah SWT tidak menyerupai makhluk sama sekali. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki sifat. Dia ada sifat seperti sifat sama dan basar. Tapi tak samalah dengan makhluk. Itu maksud dia, tuan-tuan. Okey, wadah. Jelas. Berbeza dengan
Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Ustaz, kenapa Ustaz takwil yang kenapa tak wahwa samiul basir, tak buat macam tu sahaja? Samiul basir Ustaz tetapkan. Tapi apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tadi sifat apa tu nama dia? Allah samiul apa sifat yadullahi fawqa aydihim, yadun pula tidak Ustaz tetapkan. Jawapan dia, yad itu adalah zat, anggota. Anggota ini zat. Zat tangan ni zat. Zat ini kalau zat dinisbahkan kepada Allah dalam erti anggota, tak boleh lah. Susahlah, tak betul tu. Beza dengan sifat. Sifat, manusia ada sifat, Allah ada sifat. Sifat Allah berbeza dengan sifat manusia. Tapi bila anggota, ialah tangan manusia, tangan binatang dan lain semua sama. Ada tangan, beza bentuk sahaja. Setakat kita nak kata Allah ada tangan, cuma tangan Allah berbeza dengan makhluk, itu masalah. Jadi seolah-olah Allah SWT berhajat kepada tangan. Dan justru jawarih bagi Allah SWT itu adalah kekurangan. Nak buat sesuatu kena ada jawarih. Tidak seperti itu, tuan-tuan. Okey. Wabah. Beza antara sifat dengan zat. Bahagian yang ketiga, sifat wujudiyah dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Selanjutnya dia nak menerangkan tentang sifat ma'ani. Jadi Allah SWT ada sifat nafsiyah, menerangkan tentang zat Allah SWT. Lalu ada sifat ma'ani, menerangkan sifat wujudiyah bagi zat Allah SWT. Lalu ma'nawiyah, lalu salbiyah. Sifat yang menunjukkan Allah SWT adalah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut, bahkan dia itu adalah lawannya. Jadi sama dengan makhluk, Allah SWT lawannya. Qadim berarti menafikan. Qadim. Sifat qadim adalah sifat salbiyah. Sifat yang menafikan lawannya. Allah qadim berarti kita menafikan Allah baru. Allah mukhalafatul lil hawadis berarti kita menafikan Allah SWT itu sama dengan makhluk. Qiyamun binafsihi berarti kita menafikan Allah SWT itu berhajat kepada yang lainnya. Wa halu majarru. Dan seterusnya. Bahagian yang ketiga, sifat wujudiyah dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Pertama, al-hayat. Artinya adalah Allah Ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima, sekali-kali akan mati. Jadi kita beriman bahawa Allah SWT ini hayyun, maha hidup selama-lamanya. Dan dia tidak akan mati sama sekali. Jadi salah kalau kita kata Allah SWT ini mayyitun, na'udzubillah min zalik. Allah SWT maha hidup, selama-lamanya tidak akan mati. Kedua, al-qudrah. Al-qudrat artinya kuasa yang takluk ia dengan segala mungkin. Disyarahkan oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani. Yang kedua adalah sifat kudrah, pekuasa. Sifat kuasa ini yang bertakluk. Dia bertakluk, berkaitan dengan segala mungkin. Kenapa segala mungkin? Sebab dia macam inilah nak kata. Alam ni wujud dan tidak, ini mungkin. Mungkinul wujud. Kan? Wujudnya, utusnya para nabi itu mungkinul wujud dan lain-lain. Itu mungkinul wujud. Itu mungkin. Jadi Allah SWT menciptakan alam. Memasukkan seorang dalam syurga atau neraka. Tak wajib bagi Allah. Samalah. Kalau ada orang itu buat maksiat, wajib ke Allah masukkan dia di dalam api neraka? Tak wajib. Tak wajib. Okey, faham? Jadi, apakah Allah itu zalim kalau masukkan di api neraka? Tak. Allah tak boleh disifati dengan zalim sama sekali. Sebab dia yang memiliki seluruh yang ada di bumi ini. Seluruhnya lah maksudnya. Everything. Okey. Lalu,
ta'aluk ia dengan segala mungkin. Berarti kalau ada orang kata, Ustaz, boleh tak Allah nak cipta batu besar yang Allah tak boleh angkat? Boleh tak Allah nak cipta anak bagi Allah? Jawab dia, benda itu mustahil. Benda yang mustahil ini tidak termasuk daripada ta'aluk sifat kudrah. Itu. Jadi ia tidak berkenaan. Ia tidak berkenaan. Kerana kudrah Allah adalah berkaitan dengan iaitu mungkinat sahaja. Sedangkan yang tadi itu adalah termasuk mustahilat, perkara yang akal tak boleh terima kewujudannya. Faham? Jelas? Okey. Kuasa yang takluk ia dengan segala mungkin. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa. Jadi wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. La ya'tarihi ajzun wala qusurun. Artinya, tiada mendatang akan dia oleh lemah dan tiada singkat, iaitu lawan kudrah. Jadi dia tidak lemah dan dia tidak singkat. Lawan kudrah. Qasir tu, qusur tu masdar kepada qasirun. Qasir tu isim sifat mustasyabihat. Berarti dia ada yang kurang. Lebih kurang macam tu. Ada yang kurang. Singkat, maksud dia ada yang kurang. Ada yang tak sampai. Maksud dia ada yang dia tak dapat buat lah. Ajzun, lemah. Macam tu. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Iaitu artinya, dan tiada mengambil akan dia oleh mengantuk dan tiada tidur. Jadi dia tak ngantuk, dia tak tidur. Yakni Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada mengantuk dan Maha Suci daripada tidur, dan tiada mendatang akan dia binasa dan tiada mati, iaitu lawan hayat. Jadi Allah SWT itu tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Yakni Maha Suci Allah Ta'ala daripada mengantuk dan Maha Suci daripada tidur. Dan tiada mendatang akan dia binasa. Jadi dia tidak akan binasa sama sekali. Dan tiada mati dan dia tidak akan mati sama sekali. Iaitu lawan sifat hayat. Wa annahu dhul mulki wal malakuti wal izzati wal jabarut. Artinya, wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang mempunyai alamul mulki, iaitu alam ajzam, dan dinamakan juga alam syahadah, dan dinamakan alamul khalqi pula, iaitu yang dapat dilihat oleh panca indera yang 5 seperti arsh dan kursi dan langit dan bumi dan segala batu dan kayu dan air dan angin dan api dan jin dan manusia dan segala haiwan. Maka sekaliannya itu baharu yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Dan sekaliannya itu tiada dalil yang menunjukkan ia atas wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Jadi sekalian itu baharu yang dijadikan akan dia itu oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada, dan sekalian itu iaitu dalil yang menunjukkan ia atas wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Ini dalil kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya semua benda. Alamul mulki dan alamus syahadah. Semua ini adalah milik Allah. Termasuk jin, syaitan,
iblis, manusia dan lain-lain. Dan lagi Allah Ta'ala itu yang mempunyai alamul malakut. Dan lagi Allah Ta'ala itu yang mempunyai alamul malakut, iaitu alamul ghaib, dan dinamakan alamul amr. Dan dinamakan pula alamul arwah, dan dinamakan iaitu apa? Alamul malaikat. Iaitu yang tiada dapat dilihat. Ini memang wujud. Alamul malakut ini. Mulki itu adalah dunia ini, alam ini. Malakut ini seperti alamul ghaib, alamul arwah, malaikat, alamul amr dan lain-lain, iaitu yang tiada dapat dilihat oleh panca indera yang 5 itu, tetapi didapat akan dia akan dapat akan dia dengan mata hati jua. Jadi benda ini tak dapat dilihat dengan panca indera, tapi dapat dilihat dengan mata hati jua. Dan sekalian itu baru jua yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Dan sekalian itu dalil yang menunjukkan akan wujud zat Allah Ta'ala dan sekalian sifatnya. Dan lagi Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan yang tiada perhinggaannya, dan mempunyai alamul jabarut, yang memiliki kata tersebut Allah, alamul jabarut, iaitu alamul asma' was sifat. Dan al-jabarut itu nama bagi asma Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang qadim, yang menunjukkan akan zat Allah Subhanahu Taala yang maha tinggi dan maha mulia, wal izzati wal jabarut. Jadi segalanya milik Allah. Lalu disebut di sini lahu sultan wal qahru wal khalqu wal amru was samawati matwiyatun biyaminihi wal khalaiku makhuruna fi qabdatihi, yaitu artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu kerajaan yang maha besar dan yang amat gagah, dan yang menjadikan segala makhluk dan yang mempunyai perintah. Dan 7 petala langit itu pada hari kiamat nanti akan dilipat dengan kudratnya, dan segala makhluk itu tunduk di dalam perintahnya. Memang segala sesuatu ini berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal ikhtira'i wal mutawahhidu bil ijadi wal ibda'. So yang ni adalah menerangkan tentang tauhidul af'al, iaitu semua perkara yang berlaku di alam ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan, yang menciptakan dan menginovatkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ada pada manusia ini hanya semuanya berjalan atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustaz, berarti kita ni Jabariyah lah, fatalism? Tak. Jabariyah dia mengatakan hatta kulla af'al, iaitu semua perbuatan yang berlaku, menurut Jabariyah adalah kudratun qadimatun, adalah suatu kuasa yang bersifat qadimah, yang bersifat azali, sehingga dia tak merasa apabila dia berbuat maksiat sekalipun, dia kata ni bukan aku yang buat, ni Allah yang buat. Ni Allah mencuri ni. Contoh dia. Inilah di mana kesalahan dan kesesatan Jabariyah dalam hal ini. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersendiri menjadikan akan segala makhluk dengan tiada yang menyekutui akan dia dan tiada yang menolongi akan dia, dan bersendiri dengan ikhtira',
yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan sesuatu dengan tiada didahului oleh wujud. Contoh. Jadi ikhtira' ni ialah benda yang dari tiada lalu ada. Itu Allah SWT yang jadikan segala-galanya, tuan-tuan. Dan lagi Allah Ta'ala itu yang esa dengan ijad, iaitu hanya dia yang bersendirian dalam menciptakan. Ijad itu mewujudkan, iaitu mengeluarkan Allah Ta'ala akan alam ini. Maksudnya bukan Allah SWT dikeluarkan, tapi Allah Ta'ala mengeluarkan alam ini daripada tiada kepada wujud. From non-existent into existent. Dan ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita ni ibarat tidak ada kuasa dalam hal ini. Okay. Dan makna ibda' itu iaitu menjadikan Allah Ta'ala akan alam ini dengan tiada terdahulu. Misalnya, jadi alam ini yang asalnya tiada, lalu diadakan. Dan hasil makna semuanya itu pada hakikatnya satu jua. Jadi semuanya ini sama ada ibda' ataupun ikhtira', ini sama sahaja. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan akan segala alam ini daripada adam, daripada tiada kepada wujud, iaitu ada. Dan sekaliannya, jadi semuanya itu baharu yang menunjukkan akan wujud Allah Ta'ala dan kudratnya dan iradatnya dan segala sifatnya yang sempurna. Jadi di sinilah sisi ahli sunnah wal jamaah bersama dengan golongan sufi juga, yang juga ahli sunnah wal jamaah sama, iaitu hakikatnya dalam ilmu akidah kita percaya segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah datang daripada Allah SWT. Allah yang menentukan baik, buruk, iman, kufur dan selainnya. Okay. Lalu ulama tasawuf juga memahaminya bahawa inilah dipanggil dengan tauhidul af'al, iaitu segala perbuatan ini tidak lain adalah datang daripada Allah SWT juga. Okey, kullu syai'in halikun ila wajah, semuanya akan sirna melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Jadi artinya menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk. Allah yang menjadikan segala makhluk dan segala perbuatan mereka itu, dan mentakdirkan rezeki mereka itu dan segala ajal mereka itu, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yani artinya, dan Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala zat kamu dan menjadikan ia akan segala perbuatan kamu. Ini Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, tiada ada daripada sesuatu yang melata-lata. Melata ni binatang melata lah. Jadi kalau terminologi dalam kitab fiqh, dabah maksudnya binatang yang berkaki empat. Tapi yang dimaksudkan dalam bahasa secara hakikat lughawiyah adalah binatang yang melata, iaitu yang merayap lah, yang pergilah. Melata di dalam bumi ini, melainkan atas akuan semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala pada memberi rezeki akan dia. Jadi semuanya tidak lain tidak bukan, semuanya adalah atas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan apabila datang ajal mereka itu, apabila ajal mereka itu datang, nescaya tiada dapat dikemudiankan barang satu saat dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Jadi apabila ajal mereka itu datang, nescaya tiada dapat dikemudiankan barang satu saat dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Langsung tak boleh. Tak akan dapat.
Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi ingat, ajal kita takkan lambat walau satu saat sekalipun. Kerana rezeki seorang dan ajalnya itu telah muqaddar, yakni telah ditentukan di dalam ilmu Allah Ta'ala, yakni telah ditentukan di dalam ilmu Allah Ta'ala dan di dalam lauh mahfuz, tiada dapat berubah-ubah sekali-kali. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Wala yashuddu an qabdatihi maqdurun wala ya'zubu an ilmihi tasariful umur. Yang bermaksud artinya tiada keluar daripada kudrat Allah Ta'ala itu segala maqdur, yakni sekalian makhluk, dan tiada sunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu. Jadi semuanya berada pada kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kelakuan perkara makhluk itu. Jadi tidak ada yang luput, tidak ada yang terlari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tuhsa, la tuhsa maqduratuhu wala tatanaha ma'lumatuhu. Yang bermaksud tiada dapat dibilang, tak dapat nak hitunglah akan makdur Allah Ta'ala itu, yakni makhluk Allah Ta'ala itu, dan tiada dapat dihinggakan akan segala maklumat Allah itu. Tak dapat dihinggakan lah. Macam mana tu maklumat dia, berapa limit dia, tak dapat. Maksudnya tiada dapat dibilang makhluk Allah Ta'ala itu, kerana syurga serta segala nikmatnya itu kekal yang tiada terhingga, dan neraka serta segala siksanya itu kekal yang tiada terhingga. Dan sekaliannya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala belaka. Semua dijadikan oleh Allah SWT. Begitu pula tiada dapat dihinggakan akan segala maklum Allah Ta'ala itu, kerana ilmu Allah Ta'ala itu tiada dapat dihinggakan. Sebab ia takluk kepada segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz, dan sekaliannya itu tiada baginya perhinggaan. Jadi semuanya tidak ada perhinggaan, tidak ada batas dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Allah SWT mengetahui, berkuasa dan menentukan segala-galanya, segala yang mumkinat. Dalam hal inilah ilmu Allah bertakluk kepada segala sesuatu, sama ada wajibat, mustahilat dan jaizat. Sedangkan iradah dan juga qudrah Allah itu bertakluk dengan perkara yang mumkinat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu sifat yang ketiga, yang ini iaitu sifat ilmu. Ini insya-Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita sama-sama berharap kita tetap istiqamah di dalam pengajian ini, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Maka saya iktifakkan pengajian ini. Sekian saja. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.